Terima kasih atas pantun. Tuan Di-Pertua, soalan menyatakan kesediaan dan kesungguhan pihak kementerian dalam merubah dasar pertanian dan penternakan negara bagi memastikan 100% SSL, beras, daging, ayam, ikan, telur ayam dan polisi-polisi yang lainlah, research insentif. Mencapai 100% SSR ini tak mungkin, impossible. Mana kita nak tanam gandum di Malaysia? Mana nak dapat kacang soya yang kajiannya, penyesuaiannya, green corn, macam mana kita nak dapat dengan harga yang murah dan ianya sesuai. Setakat ini ditanam di Perlis, tapi didapati bila dah dapat hasil, ianya mahal daripada kalau harganya diimport. Jadi kalau kita nak kata capai 100% SSR, mana-mana negara pun tidak berupaya di atas muka bumi ini. SSR bukanlah indikator tunggal yang menentukan tahap keterjaminan makanan negara. Sebaliknya, keterjaminan makanan yang digariskan oleh Food and Agriculture Organization of United Nations, iaitu ketersediaan, akses, penggunaan serta kestabilan dan kemampuan. Misalnya, di ASEAN ini negara yang paling keterjaminan makanan ada kepada Singapura. Kenapa Singapura? Karena dia boleh dapatkan segala bentuk makanan, dia ada reverse investment dan sebagainya. Oleh itu jangan kita terkeliru antara SSR dengan keterjaminan makanan. Yang pentingnya food security, makanan itu ada. Usaha untuk keluarkan secara tempatan itu perlu ditempukan. Saya ambil contoh sekarang misalnya ayam. Alhamdulillah sudah stabil. Telur ke arah stabil. Beras ini satu jangka yang panjang telah diusahakan oleh kerajaan-kerajaan terdahulu. Bukan mereka tak usahakan, tetapi waktu itu harga import agak murah, maka tumpuan untuk mencukupkan beras itu tidak menjadi keutamaan. Tetapi sekarang bila berlaku kejutan, ekspor beras daripada India agak tergendala, maka kita kena berusaha untuk mencukupkan beras itu. Ini yang kita sedang usahakan. Alhamdulillah, kerjasama kerajaan-kerajaan negeri sekarang cukup memerangsangkan, terutama daripada Pahang, Johor, Sabah, Sarawak, dan padi yang sedia ada, sawah yang sedia ada perlu dipertingkatkan hasil. Kajian daripada Mardi, Sirim, Universiti, semua tumpu sekarang. Sebab itulah ke arah untuk meningkatkan hasil. Tak boleh 20 tahun, masih lagi 4 hingga 5 tan. Sekarang kita kena usaha ke arah sekurang-kurang 7 tan untuk 1 hektar, ke arah mencapai cukupnya beras. Itu pun kalau diusaha dengan secara insentif, tahun 2030 kita akan cuba capai sekadar 80%. Jadi SSR ini untuk 100% tak boleh. Tapi yang boleh kita usahakan semaksimal yang mungkin. Semua, Alhamdulillah, kerajaan negeri termasuk negeri-negeri yang bukan daripada kerajaan perpaduan juga memberi kerjasama. Ini yang baik soal keterjaminan makanan ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan Yang Berhormat Tanjung Karang. Terima kasih jawapan Yang Berhormat Menteri. Kalau miskin tegar kita boleh sasarkan untuk dinoktahkan pada akhir tahun ini, kenapa tidak beras kita sasarkan untuk dinoktahkan sehingga dalam tempoh 5 tahun? Krisis kekurangan beras tempatan dan kawalan penuh penjualan beras dari negara-negara pengeksport sememangnya boleh menggugat keterjaminan beras negara. Jadi KPKM mestilah bertanggungjawab sepenuhnya dari sekarang untuk memastikan Malaysia mampu capai SSL beras negara 100% dalam tempoh kurang 5 tahun. Tanjung Karang merasakan inisiatif
KPKM yang hanya bergantung sepenuhnya kepada usaha untuk meningkatkan penghasilan padi dari 2 ke 4 metrik tan kepada 8 ke 10 metrik tan sehektar dengan sasaran SSL 75% tahun 2025 dan 80% pada tahun 2030 adalah tidak memadai dan tidak menampakkan kesungguhan KPKM itu sendiri dan urgensi tentang kekurangan beras dalam negara. Kegagalan boleh berlaku dengan pelbagai masalah seperti bencana ataupun penyakit-penyakit. Jadi, pelbagai strategi dan pendekatan perlu diambil bersama oleh KPKM mulai dari sekarang. Tanjung Karang ingin bertanya, adakah pihak KPKM bersedia untuk mensasarkan penambahan keluasan kawasan tanaman padi negara daripada hanya seluas kurang daripada 5,000 hektar sekarang kepada 1 juta hektar dalam tempoh 5 tahun dengan perancangan untuk menghidupkan semula semua sawah-sawah padi yang terbiar di seluruh negara ataupun meneroka kawasan-kawasan padi baru yang boleh dibangunkan secara komersial dengan memastikan matlamat pembangunan mampan SDG dapat dicapai. Terima kasih. Inilah masalah. Orang jawab dia tak dengar. Saya sebut tadi yang sedang nak mengusahakan kawasan baru di antaranya di Pahang. Yang begitu luas tanah barunya. Sabah, Sarawak. Bukan setakat Kementerian KPKM. Ada juga daripada RISDA. Ada daripada FGV yang sedang. Dan kita hendak juga swasta juga terlibat. Dan kerajaan-kerajaan negeri kena beri kerjasama. Dan kita kena tambahkan lagi pendapatan negara untuk buat pengairan yang baik. Memanglah nak buat cucuk dengan mulut ni senang. Ambil tepung sekilo minyak. Bila nak buat tu macam mana? Kena kerjasama pihak, inisiatif, rakyat kena sama-sama bertanggungjawab. Dan kerajaan menyediakan, bukan marah, nak bagi tahu supaya telinga dia terbuka. Yang kita sedang buat sekarang ini. Yang disebut 50,000 hektar itu masih terlalu kecil. Ya, memang terlalu rendah kerjasama kerajaan negeri. Kerajaan negeri pula dia ada juga tanah-tanah yang dia perlu untuk membangun mengikut kapasiti kerajaan negeri. Ini semua perlu perundingan. Ini di Pejak Merdeka hingga sekarang perancangan pertanian ini. Nak jamin SSL 5 tahun lagi. Bagaimana kalau berlaku banjir kilat dan sebagainya. Sebab itu kita buat dari segi keterjaminan makanan. Bersedia misalnya kita kata sekarang soal ayam. Kalau berlaku sesuatu, kita dah berunding misalnya untuk supply daripada luar. Untuk kita self-sufficient itu. Jadi kita kena berusaha lah. Tak bolehlah bercakap. Memang saya jadi pembangkang dulu pun. Saya bercakap memang lebih banyak lagi. Tapi nak buat tu bukanlah senang. Tak, insyaAllah saya tak akan jadi pembangkang semula. InsyaAllah. Baik, sebelah kanan. Yang berhormat, silakan. Okey, terima kasih. Allah. Yang berhormat Pelik Sulong, silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Dan saya nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri di atas perancangan yang telah dan akan dilaksanakan oleh kementerian. Cuma soalan tambahan saya adalah adakah kementerian akan mempergiatkan semula pertanian bandar ataupun urban farming sebagai salah satu aspek untuk mengurangkan kebergantungan rakyat pada sumber di pasaran, dan apakah status urban farming yang pernah diperkenalkan dulu, adakah dia masih aktif diusahakan, dan jika tidak ada, apakah halangan dan bagaimanakah ianya boleh diperkasakan semula. Terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih. Pertanian bandar ataupun dalam bentuk ni vertical farming dan kawasan yang sempit boleh mengeluarkan sayur dan tanaman-tanaman yang perlu ditanam di kawasan rumah dan sebagainya ini amat digalakkan. Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan meluluskan bajet baru ini untuk security makanan diluluskan 400 juta ringgit. Oleh itu siapa saja yang ada keinginan untuk membuat farming di depan rumah di kawasan yang sempit seperti dilakukan di Singapura misalnya, kita boleh memohon dan kalau ada kesesuaian kita akan pertimbangkan. Memang kita galakkan. Misalnya ada urban farming yang dibuat di Shah Alam, di Bangi, di beberapa tempat dan memang mendatangkan hasil yang agak baik dengan pembajak yang sesuai, teknologi yang sesuai. Bahkan sekarang ini banyak juga sayur-sayuran ditanam dalam keadaan tertutup. Cuacanya, warna sayur semuanya boleh dikawal mengikut keadaan. Ini teknologi baru
yang kita lihat amat sesuai untuk urban farming ini dan kita menggalakkan, dan sekali lagi ada peruntukan, kita akan cuba membantu. Mesti ada permohonan yang sesuai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita ke soalan yang kelima. Dipersilakan Puan Roziah binti Ismail, Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, Motek sentiasa peka dan akan keperluan semasa industri seni budaya dan warisan, termasuklah penggiat industri kreatif. Motek sentiasa bersedia membantu penggiat seni dan budaya menerusi geran sepadan sektor kebudayaan GSSK. Ia merupakan salah satu inisiatif kerajaan yang diumumkan melalui bajet 2023 di bawah Pelan Pemulihan Pelancongan Motek. Selain itu, Motek melalui JKKN juga menyediakan bantuan berbentuk insentif berskala kecil. Antaranya adalah insentif seni yang merupakan penjenamaan beberapa bentuk bantuan dan perkhidmatan sedia ada yang disediakan oleh JKKN untuk badan-badan bukan kerajaan, BBK, universiti dan penggiat seni budaya bagi menambah upaya BBK dan penggiat seni untuk melaksanakan program dan aktiviti berkaitan seni budaya. Antara insentif yang disediakan adalah: pertama, insentif kewangan dengan had maksima sebanyak ringgit Malaysia 15,000 sahaja. Kedua, insentif ruang seperti studio latihan, bilik seminar, auditorium dan gelanggang gasing. Ketiga, insentif kepakaran termasuk hikmat nasihat dan jurulatih seni budaya. Keempat, insentif promosi bagi membantu mempromosikan program dan aktiviti melalui medium promosi sedia ada yang disediakan JKKN. Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara LPSVN selaku badan yang memperjuangkan seni visual di bawah Motek telah melaksanakan program Festival Merakyatkan Seni Budaya Warisan Akar Umbi melalui bantuan geran pembiayaan di bawah tabung bantuan seni yang bertujuan untuk menerapkan nilai dan seni budaya madani kepada masyarakat setempat. Bagi Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, Aswara aktif melaksanakan aktiviti seni budaya dan warisan dengan melibatkan para penggiat seni dalam program yang dilaksanakan seperti berikut. Pertama, penghasilan filem pendek dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka telah menganjurkan pertandingan filem pendek adaptasi cerpen DBP 2023 pada 4 September 2023 hingga 27 Oktober 2023. Sebanyak 12 filem pendek secara berkumpulan yang mengadaptasikan 3 buah cerpen diterbitkan DBP telah dihasilkan. Kedua, program bertemakan folklore, Aswara telah menganjurkan 48 Hour Folklore Game Jam pada 1 Mac 2022 hingga 30 Julai 2022. Di samping itu, pelajar Aswara telah menghasilkan sebuah dokumentari perayaan kaum Mah Meri, iaitu mengenai perayaan Hari Moyang Laut yang disambut oleh suku kaum orang asli Mah Meri. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia pula sebagai merupakan badan peneraju yang bertanggungjawab dalam memastikan kelestarian warisan seni kraf negara dipelihara dan dipupuk melalui nilai dan budaya di dalam masyarakat. Motek sentiasa mengalu-alukan sebarang cadangan penambahaikan dalam usaha merancang dan memertabatkan senario industri seni dan budaya negara. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Ampang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Sebelum tu saya nak meraihkan kehadiran pelawat daripada Yang Berhormat, ya, daripada wakil Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua juga, iaitu daripada Kemaran Highland. Soalan saya, terima kasih kepada Perdana Menteri. Apa yang saya ingin... Sebentar Yang Berhormat. Mai Telanuk, Mai Agah. Bor. Baik, silakan. Okey. Perdana Menteri, saya ingin menambah. Saya nampak ada banyak usaha-usaha yang baik, ya, yang telah dilakukan. Tinggal lagi saya nampak ada beberapa perkara yang perlu kita lakukan bagi memastikan
pihak kementerian khususnya pelancongan dapat juga melihat tentang perkara-perkara yang baik yang banyak berada di dalam kampung-kampung tradisi ataupun kampung-kampung yang telah pun diusahakan. Saya ingat masa dulu KEMAS 2008-2009 telah pun mengumpulkan banyak data-data tentang keunikan ya kampung-kampung atau lokasi-lokasi yang ada di sekitar Malaysia ini, tetapi ianya tidak didokumentasikan. Jadi saya merasakan mendokumentasikan semua maklumat ini penting. Kalau kita lihat di negara lain, dia ada macam buku-buku kecil untuk dipamerkan ataupun diangkat. Malah kalau kita naik di kapal terbang, kita nampak ada juga ya dokumen-dokumen pendek ini dilakukan. Jadi soalan saya, geran padanan yang diusahakan oleh pelancongan itu, apakah ianya boleh untuk tujuan dokumentasi ini, malah apakah ianya juga dapat dibuat untuk membuatkan dokumentasi filem-filem pendek, dan akhirnya filem-filem ini juga boleh dibuatkan festival untuk menjadikan tarikan orang pelancong luar negara untuk datang dan menikmati kawasan-kawasan yang kita tonjolkan. Terima kasih Tuan Menteri. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Soalan yang cukup bijaksana dan luar biasa. Saya bila orang tanya soalan best, saya pun jadi best, Tuan Yang Bertuah. Menjawab persoalan daripada Yang Berhormat Ampang, saya akan memberikan satu case study yang baru-baru ini yang telah dilakukan oleh pihak kementerian. Ia berkaitan dengan satu program yang dipanggil Kembara Kraft Borneo. Kembara Kraft Borneo merupakan satu siri jelajah dokumentari dalam bentuk travelog yang menerokai lokasi adik guru kraft dan usahawan kraft di negeri Sabah. Program yang bermula pada 28 Oktober hingga 5 November 2023 merupakan inisiatif dalam mempromosikan keindahan dan keunikan produk kraft komuniti-komuniti etnik di Sabah. Tapi jangan salah anggap pula apabila saya cakap ini Kembara Kraft Borneo, tidak pula ianya dilakukan di Semenanjung. Untuk Kembara Kraft di Semenanjung pula kita akan buat pada tahun depan. Dan ini merupakan satu siri travelog memaparkan penghasilan produk kraft tangan, tempatan seperti anyaman, serdang, senjata perang, tenunan siambitan, sulaman ninangkit, pembuatan gong dan tenungan rungus. Program ini melibatkan 5 buah daerah di negeri Sabah iaitu Sempurna, Keningau, Tuaran, Kota Belud dan Kudat dengan penglibatan seramai 4 orang adik guru kraft dan 7 orang usahawan kraft. Selain daripada kita memaparkan paparan berkaitan produk kraft tangan juga, kita di samping itu mengambil kesempatan untuk membuat satu siri travelog ataupun menghasilkan video tentang keindahan tempat-tempat yang ada di negara kita. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Alustar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, petah dan bersemangat menjawab. Saya cadang patut diangkat jadi menteri lebih layak. Saya nak menyambung soalan daripada Yang Berhormat Ampang tadi. Saya faham Yang Berhormat Ampang bertanya tentang kisah-kisah klasik dalam masyarakat yang sedia ada. Saya setuju dengan Yang Berhormat Ampang juga nak mendokumentasikan kisah-kisah legenda tersebut. Soalan saya Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, apa usaha pihak kementerian untuk mengkaji kesahihan cerita-cerita, kisah-kisah legenda, mitos dalam masyarakat yang kadang-kala dia bercampur dengan perkara-perkara yang tidak berapa tepat maklumatnya. Jadi kementerian mungkin boleh mengadakan kerjasama dengan Persatuan Sejarah untuk mengkaji kesahihan. Yang kedua, adakah kerajaan bercadang nak menetapkan tema? Contohnya tahun ni temanya apa kita nak paparkan pada masyarakat? Tema kekeluargaan, tema kerukunan, perpaduan. Dan yang ketiga, adakah pihak kementerian juga bercadang untuk beri insentif ini kepada pempengaruh media sosial? Kerana saya tengok dalam garis panduan geran sokongan sektor kebudayaan tidak disenaraikan pempengaruh media sosial sebagai pihak yang terlibat dalam industri kreatif. Sedangkan mereka ni banyak masa dengan masyarakat, mereka mungkin ada maklumat yang lebih mendalam berbanding pihak kementerian. Adakah cadangan itu pihak kementerian boleh ambil kira? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Alustar.
ada nakal sikit tadi dia, Tuan. Untuk maklumat Yang Berhormat Al-Ustaz, bagi saya lah selaku timbalan menteri, saya sungguh beruntung kerana menteri saya ini very accommodative. Saya rasa banyak timbalan-timbalan menteri ni pun jealous tengok saya dengan menteri saya. Kami ada hubungan yang cukup baik dan saya akan kekalkan hubungan ini, insyaAllah. Biasalah kacau-kacau kan. Semalam cakap lain, senari cakap lain, Menteri. Jangan Yang Berhormat jelebu, nanti saya pancing. Yang Berhormat Ustaz ada bertanyakan 3 perkara. Pertama ialah ketulinan dari sudut dokumentari, kedua tema, dan ketiga juga berkaitan dengan influencers. Saya hanya akan jawab bab ketulinan. Yang temanya dan influencers tu saya akan bagi jawapan secara bertulis. Kita di kementerian memang sentiasa melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan warisan dan seni budaya kita. Persoalannya bagaimana kita nak mengenal pasti cerita-cerita yang disampaikan itu adalah tulen ataupun benar. Itu sebabnya baru-baru ni kita ada melakukan kolaborasi bersama dengan universiti-universiti yang ada di Malaysia ni untuk kita melihat keperluan secara mendalam bagaimana kita boleh mensahihkan ketulinan dari setiap cerita-cerita yang telah disampaikan. InsyaAllah dengan kerjasama yang rapat dengan universiti-universiti yang kita lakukan, saya percaya kita dapat menghasilkan satu dokumentari dan satu cerita yang benar-benar ada keasliannya dan ketulinannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Berikutnya saya mempersilakan soalan nombor 6, Datuk Haji Muhammad Suhaimi bin Abdullah Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Alright, sir. Sila Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman Dewan Yang Mulia, pelajar-pelajar tingkatan 6 dari SMK Sultan Yusof Batu Gajah berada di perkarangan Parlimen. Sebentar lagi mereka akan memasuki Dewan Rakyat untuk menyaksikan sesi soal jawab. Saya mengucapkan selamat datang kepada mereka dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Deepawali dengan izin அனைவருக்கும் என்னுடைய மனம் கனிந்த தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Tuan Yang Di-Pertua, menjawab soalan 6. Pada masa ini, permohonan kemasukan program TVET bagi ambilan perdana khusus untuk lepasan SPM dan setaraf disediakan melalui platform UPU online di bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi. Permohonan menggunakan UPU online ini dibuka hanya untuk satu sesi pengambilan sahaja dalam setahun dan diguna pakai oleh institusi TVET awam tertentu di bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Semua Manusia, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Dalam usaha menambah baik amalan sedia ada ini, Mesyuarat Majlis TVET Negara pada 27 Jun 2023 telah berbincang dan telah bersetuju dengan cadangan pembangunan sistem dengan izin single window yang baru, iaitu unit pengambilan TVET yang akan digunakan untuk permohonan kemasukan ke program TVET. Unit pengambilan TVET ini sedang dibangunkan oleh Kementerian Semua Manusia sebagai salah satu skop di bawah projek menaik taraf Sistem Pengurusan Integrasi Kemahiran Malaysia MySpike ke arah pembangunan data raya TVET yang telah diluluskan oleh Kementerian Ekonomi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, unit pengambilan TVET UP TVET ini akan digunakan oleh institusi-institusi TVET merentasi pelbagai kementerian untuk tujuan permohonan kemasukan ke program TVET jangka panjang dan jangka pendek yang dibuka sepanjang tahun. Sistem ini juga akan mengambil kira kelayakan masuk yang pelbagai seperti lepasan tingkatan 3, lepasan sijil pelajaran Malaysia dan lepasan sijil kemahiran Malaysia. Tuan Yang Di-Pertua, sistem
UP TVET ini telah mula digunakan pada 31 Oktober 2023 melalui ujian rintis bagi tujuan pengambilan pelajar bagi sesi Januari 2024. Sebagai permulaan, ujian rintis penggunaan sistem ini melibatkan 4 buah institusi TVET iaitu Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM di bawah Kementerian Semua Manusia, Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan Giat Mara serta German Malaysia Institute GMI di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Secara keseluruhannya, penggunaan sistem UP-TVET bagi tujuan ujian rintis ini melibatkan tawaran sebanyak 645 kursus mencakupi pelbagai bidang di peringkat sijil sehingga ke peringkat diploma melalui 268 buah institut TVET yang terlibat. Sehingga 8 November 2023, seramai 2,398 pemohon telah mendaftarkan profil diri dalam sistem UP TVET dan 1,047 pemohon telah melengkapkan permohonan bagi tujuan proses pertimbangan dan penawaran. Ujian rintis ini akan dibuka sehingga 30 November 2023 dan pihak kementerian giat menjalankan pelbagai program promosi melalui media sosial dan media elektronik bagi tujuan ebahan kepada pihak berkepentingan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sila Langkawi. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebelum saya membuat soalan tambahan, izinkan saya Tan Sri untuk membuat sedikit kenyataan. Silakan. Terima kasih Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memohon maaf atas kekhilafan saya dalam perbahasan bajet 2024 saya pada 26 Oktober lalu. Permohonan maaf ini dibuat kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang Ketua dan ahli-ahli Dewan berhubung kenyataan tersebut yang mungkin terguris dan tersinggung akibat kekhilafan saya. Saya ingin menegaskan sebagai wakil rakyat Pulau Legenda ini, Langkawi amat dekat di hati saya dan isu-isu yang membelenggu rakyat Langkawi tidak wajar dipelekehkan atau dipersepsikan oleh mana-mana pihak. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Baik, terima kasih. Bagus Langkawi. Tahniah Langkawi. besar, tahniah. Tahniah. Baik, insyaAllah. Maaf diterima. Dengan baik. Soalan Teruskan tambahan soalan. saya Tan Sri, saya nak merujuk buku manifesto Pakatan Harapan yang bertajuk Kita Boleh. Tawaran Harapan PRU 15 muka surat 24. Saya nak baca sebab takut terkhilaf pula. Bekerjasama dengan pemain industri yang memberi khidmat dalam sektor berkaitan TVET untuk melatih para pelatih berdasarkan konsep menempat dan memelatih, place to train dengan izin, dan memberi mereka akreditasi yang setimpal. Lebih banyak pusat latihan TVET akan dibina di kawasan yang tidak mempunyai rakan strategik industri yang relevan untuk memudahkan akses dan industri. Soalan saya, adakah kawasan-kawasan ini telah pun dikenal pasti, di mana dan berapa kosnya? Di samping itu juga, Tan Sri Yang di-Pertua memperkemaskan program tahfiz TVET untuk memberi peluang kepada anak-anak kita yang belajar agama dan tahfiz. Adakah mereka-mereka ini juga diberi peluang dan apakah inovasi TVET setakat ini? Baik. Dan saya memohon juga kajian berhubung dengan gaji pelepasan TVET nanti. Apakah penyelesaian gaji mereka ini akan lebih tinggi daripada yang sedia ada? Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri, silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Banyak soalan daripada Langkawi. Pertama berkaitan dengan kerjasama strategik. Memang di bawah Kementerian Semua Manusia banyak usaha-usaha telah diambil untuk mengadakan kerjasama strategik dengan pihak industri. Baru-baru ini lebih daripada 60 MOC telah pun ditandatangani bersama dengan pemain-pemain industri supaya kita mewujudkan satu kerjasama strategik di mana pihak kementerian akan menyediakan institut dan juga tenaga pengajar, manakala pihak swasta ataupun industri pula akan menyediakan modul dan peralatan, kelengkapan dan sebagainya untuk membolehkan
pertama, kita dapat mengurangkan kos, dan yang kedua, kita akan membolehkan dan memastikan bahawa pelajar-pelajar yang menjalani kursus TVET ini mereka menjalani kursus yang sebenarnya benar-benar diperlukan oleh industri. Jadi kita nak mengelakkan mismatching. Dan selain daripada itu, kita juga ada Academy in Industry, satu program yang telah dilancarkan baru-baru ini, di mana kerjasama yang erat di antara pihak yang menawarkan TVET dan juga dengan pihak industri, di mana place and train, kita akan letakkan pelajar dalam industri itu sendiri untuk menjalani latihan selama 18 bulan sebelum mereka ditauliakan. Selepas ditauliakan, mereka boleh terus bekerja di industri itu, di syarikat itu, ataupun mereka juga boleh mendapatkan tawaran kerja daripada tempat-tempat lain. Selain daripada itu, kita juga ada program SLDN yang dijalankan di seluruh negara. Satu daripada soalan yang dikemukakan tadi ialah sama ada kita dah kenal pasti di manakah tempat-tempat kita akan menjalankan program-program bersama dengan industri. Saya boleh memberi jawapan secara bertulis. Walau bagaimanapun dalam jawapan hari ini, saya hanya nak beritahu kepada ahli yang berhormat bahawa program SLDN, Academy in Industry dan sebagainya dilakukan di seluruh negara. Dan selain daripada itu, untuk Tafiz, memang TVET Tafiz ini menjadi perhatian utama dalam Kementerian Sumber Manusia, dan banyak usaha-usaha juga telah diambil untuk memastikan semua institusi. Setakat ini, buat masa ini ada 4 institusi TVET di bawah Kementerian Sumber Manusia yang menjalankan program-program untuk pelajar-pelajar Tafiz. Tetapi saya bersama-sama dengan pegawai-pegawai di Kementerian Sumber Manusia telah berbincang beberapa kali untuk memastikan supaya kita meneruskan usaha ini untuk membolehkan, kalau boleh, ini adalah untuk jangka panjang. Semua institusi TVET di seluruh negara mempunyai program untuk membolehkan pelajar-pelajar daripada sekolah Tafiz untuk mendapat pendidikan TVET. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Baik, Menteri. Sekarang saya jemput Tampin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ingin mendapatkan pencerahan berkenaan saluran tunggal baru, iaitu unit pengambilan TVET, UP TVET yang bermula sejak 31 Oktober lalu. Adakah sistem tersebut juga turut meliputi program TVET Tafiz? Dan kalau Yang Berhormat Menteri boleh kongsikan sekali, apakah statistik semasa pelajar lepasan institut TVET Tafiz di bawah kelolaan Kementerian Sumber Manusia? Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan, ini ya, Rifa Bali Watukal. Salam 41. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Menjawab soalan daripada Tampin, UP TVET ini juga turut mengambil kira kemasukan pelajar-pelajar Tafiz yang ingin mengikuti kursus kemahiran TVET di Institut Kemahiran Awam dan Swasta di seluruh negara. Statistik yang diminta untuk makluman Dewan, seramai 113 orang pelajar lepasan Tafiz telah mengikuti program sepenuh masa di 32 institusi ILJTM dari tahun 2018 sehingga ke November 2023. Dan untuk kursus separuh masa, lebih kurang 690 orang pelajar Tafiz telah mengikuti kursus di semua institut-institut di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, Tuan Yang di-Pertua, Jabatan Tenaga Manusia JTM turut merancang untuk memperbanyakkan lagi kerjasama strategik dengan pertubuhan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan kerajaan, untuk membuka lebih banyak ruangan dan peluang kepada pelajar-pelajar Tafiz untuk mengikuti program TVET di institut awam maupun swasta.
Kalau kita lihat jumlah setakat ini walaupun bukannya satu jumlah yang besar, tetapi usaha akan diteruskan untuk memastikan lebih ramai pelajar-pelajar daripada sekolah-sekolah tahfiz ini diberi peluang supaya mereka boleh mengoptimumkan peluang yang sedia ada. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Baik, terima kasih. Sekarang saya jemput Tuan Edwin Anak Banta, Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya soalan nombor 7. Sila Menteri. Terima kasih Ketua. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan tidak memberikan subsidi kepada penanam kopi. Tetapi kerajaan menyediakan bantuan dan insentif melalui pelaksanaan projek pembangunan. Di bawah rancangan Malaysia ke-12, peruntukan 4.5 juta untuk 270 petani sepanjang 5 tahun. Peruntukan ini saya sendiri berpandangan ia adalah sedikit. Kita akan usaha lagi supaya peruntukan ini dipertingkatkan. Di antara insentif yang diberikan kepada penanam kopi adalah bentuk in-kind, pembangunan naik taraf, penyediaan infrastruktur, pembersihan kawasan, perparetan dan sebagainya. Input pertanian termasuk baja, racun dan anak benih kopi. Fasiliti pengendalian lepas tuai dan kelengkapan kawalan perosak penyakit. Bagi meningkatkan pengeluaran dan produktiviti kopi, KPKM melalui DOA telah menjalankan berbagai program pembangunan kawasan kopi seperti penanaman semula pokok-pokok yang telah tua dan tidak lagi produktif, dan varieti kopi yang berhasil tinggi seperti MKL 5, MKL 6 dan MKL 7. Kebanyakan yang ditanam di Johor jenis Librica. Kalau di Sabah tu jenis Arabica. Satu lagi sekarang, kemunculan kopi yang sedap rasanya itu di Kedah. Dan saya dulu untuk Bagan Serai suruh ulang-alik ke Mamali. Selalu dijamu kopi tumbuk yang ditanam di belakang-belakang rumah. Memang sedap kopi itu. Dan sekarang Nestle sendiri telah pergi ke sana dan membuka ladang kopi di Sek Kedah dan juga di Gua Musang. Oleh itu sebarang untuk meningkatkan hasil kopi ini, kita akan membantu dan bersama, tak kira dia buka di negeri mana. Dan Kedah Sek Baling adalah kawasan yang agak sesuai dengan kopi varieti baru yang agak sedap dan perlu dipasarkan di seluruh Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Ini usaha kita untuk meningkatkan penanaman kopi yang sekarang ini kita akui ianya masih rendah. Ahli Parlimen Baling pun ada. Cuba tengok hal ini, iaitu di Baling itu sesuai dengan penanaman kopi yang rasanya begitu enak. Baik, saya jemput Selangor. Terima kasih YB Menteri. Soalan saya seterusnya ialah, adakah bantuan subsidi ini terhad kepada sesuatu daerah sahaja? Sebab minggu lepas saya telah menghadiri Coffee Roadshow di Selangor, dan Parlimen Selangor merangkumi 4 daerah. Daerah Sibu, daerah Selangor, daerah Mukah, daerah Tatau. Dan pegawai pertanian Selangor mengatakan yang subsidi bantuan itu hanya terhad kepada daerah Selangor saja. Jadi peserta-peserta atau petani-petani dari kawasan lain, daerah lain yang disebut tadi, semua nak tahu adakah program ini untuk keseluruhan atau specifically untuk satu daerah saja. Baik, terima kasih. Sila Menteri. Jawapannya tidak. Baik, minta Tangga Batu. Silakan. Tangga Batu. Sadris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tan Sri, terima kasih kepada Menteri. Kopi ini menjadi minat orang dan makanan tradisi, minuman tradisi bagi kita. Sebab tu nama pun kedai kopi. Walaupun di sana kita minum teh tarik. Menunjukkan tentang begitu intimnya antara kopi dengan minuman rakyat tempatan. Di Malaysia ni, kalau mengikut data 2015, Malaysia menanam
kopi Robusta dan juga Liberica yang sekitarnya 3,744 hektar. Tapi saya dimaklumkan keluasan tanam kopi ini semakin hari semakin rendah akibat daripada dasar liberalisasi apabila tahun 2015 kita telah membenarkan lesen untuk AP ini dihapuskan. Siapa-siapa pun boleh untuk nak import kopi. Akhirnya penduduk tempatan tak berapa minat untuk nak tanam kopi. Jadi persoalan saya ialah berapakah keluasan tanah yang ditanam kopi pada hari ini, adakah semakin bertambah ataupun semakin berkurang? Terima kasih Tan Sri. Sebenarnya tadi jawapan yang soalan tadi, mana-mana bahagian, mana kawasan pun boleh memohon. Barangkali pegawai menjawab itu dia hanya tumpu di kawasan itu, maka dia tak mau jawab bagi pihak kawasan lain. Dan sekarang kita tahu peruntukan untuk kopi ini kecil, 4.5 juta. Jadi kita melalui peruntukan baru yang ada kepada Kementerian Pertanian ini, saya akan cuba untuk menaikkan, supaya untuk kopi ini dapat dilebarkan, dan termasuk rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak yang menanam kopi ini, dan setakat ini pasaran tempatan pun belum lagi mencukupi. Soal memang kopi Malaysia ada yang juga diimport kopi dan diproduce di sini dan kemudian diekspor, dipacking di sini dan sebagainya. Ada kopi Malaysia juga yang sekarang ini diekspor. Jadi soal persaingan ini tetap ada, tapi kita akan galakkan macam saya sebut tadi. Macam di Kedah sekarang kita nak perbesarkan, bukan kita nak mengecilkan soal memang kopi ini. Masih lagi tanah-tanah ruang yang kosong yang kita boleh gunakan untuk tanaman kopi kalau ianya sesuai. Kenapa kita tidak tumpukan? Kita harap kerajaan negeri dan federal government kita bincang untuk kita melebarkan, dan kopi ini tetap ada dalam pasaran, karena kita tahulah macam Bukit Gantang, makin tua makin ke kedai kopi. Itu biasalah itu. Itu adalah minat. Jadi kopi inilah satu perkara yang kita tahu ianya diminum oleh orang ramai, dan kajian-kajian menunjukkan ia tidak memberi mudarat yang banyak kepada kesihatan manusia. Baik, Tang Batu tak tadi Menteri jawab pendek sangat. Isu penting, saya bagi Tangga Batu soalan kopi juga. Terima kasih Tuan Ketua. Baik, saya teruja dengan jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Baik, sebenarnya kalau kita lihat di Malaysia ni sebenarnya variety yang popular adalah Robusta. Liberica ni kita panggil kopi ketiga, biasa ditanam di Johor. Walaupun dia punya yield per hektar dia tinggi, tapi sebab dia punya berry itu besar. Tapi saya minta supaya kerajaan kalau boleh kita panggil lobby sikit lah supaya MOF dapat beri lebih sikit kita panggil bantuan untuk kita mengangkat industri kopi. Sebab hari ini kita masih mengimport sekitar, kalau tak silap saya, lebih kurang 300,000 tan kopi, sedangkan kita baru menghasilkan sekitar 4,000 saja, kan? Dan sebenarnya kalau kopi ni Yang Berhormat Menteri, walaupun dia benih yang sama, tapi bila ditanam di tanah yang lain, dia akan memberikan rasa dan sumber berbeza. Dan sebenarnya keistimewaan di Sek Baling ni, dia punya taste, dia ada speciality dia sendiri. Sebab tu Indonesia berjaya meregister 7 world best coffee dia berdasarkan speciality dia, menyebabkan dia di popular, contoh Aceh Gayo ataupun kita pakai Kintamani dan sebagainya. Dan saya rasa kalau kerajaan fokus menolong Kedah, kita boleh up sebenarnya kopi Kedah tu sebagai one of world best variety. Itu dia. Terima kasih. Kopi Kedah ni jenis Robusta. Dia adalah memanglah kadang-kadang tanaman kopi sesuai di tempat ini, tak sesuai tempat lain. Harum manis misalnya, dia sesuai di Perlis. Kita cuba tanam di Selangor, dia harum tapi tak manis. Share sikit Yang Berhormat Menteri supaya ahli Dewan ni tahu bahawa kenapa di Sek itu sesuai, kerana tanah dan cuaca dia punya musim kemarau yang nyata, so dia boleh induce flowering. Lepas tu Sek itu sangat sesuai. Terima kasih. Saya sebut tadi. Bagi Menteri jawab dulu. Macam kita kata durian, kenapa yang terbaik misalnya dianggap di Balik Pulau. Dan sekarang ini tentulah di Raub dan juga di Bentong. Tapi bila sebut saya durian Balik Pulau,
harganya terus naik tinggi. Begitu juga kita harap ni jenis Robusta ni. Kenapa Nestle berani pergi buka ladang kopi di SEK? Sudah tentulah dia buat kajian terlebih dahulu. Dan soal Kedah saya harap kerajaan negeri dan kita boleh bersama untuk berusaha supaya daerah yang sesuai dengan satu tanaman itu kita pertingkatkan. Ini satu pandangan yang baiklah dan kita akan tumpulah ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya minum kopi Syab Raga. Baik, saya jemput Tuan Hassan bin Saad Baling.